Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, ثم alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan limpahan kurniaan daripada Allah. Dengan izinnya kita dapat berkumpul dan kita dapat berhimpun pada pagi yang berbahagia ini untuk sama-sama kita mencari barakah, mencari rahmah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencari ganjaran yang besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui usaha kita dan kesungguhan kita untuk menghidupkan ibadah dalam jiwa kita, di dalam diri kita, supaya kita mendapat ketenangan, mendapat ganjaran, mendapat segala apa yang kita inginkan dan kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan istiqamah dan kesungguhan kita dalam menjalankan ibadah ini mendapat keberkatan dan mendapat bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting hidayah Allah Subhanahu wa taala berterusan. Kerana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidayah ini adalah satu kurniaan yang sangat mahal. Apabila seseorang itu mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka ia diberi kekuatan untuk istiqamah dalam ibadah. Sebab itu doa yang paling pendek yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ajar kepada kita, dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan faham dan hafal kesemuanya. Ini maksudkan dalam hadis Nabi yang Nabi ajar kita doa supaya kita sentiasa berada di bawah hidayah Allah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Yang bermaksud, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku terhadap agamamu. Maksudnya, kalau kita lihat dalam definisi keimanan yang ditakrifkan oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, bersepakat bahawa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu dia bertambah dan berkurangan. Ini bermakna kadar keimanan seseorang dalam jiwa itu dia boleh berubah-ubah. Dia ada turun naik dan ada masa dia turun. Ada turun, ada masa dia naik. Dan banyak sekali tuan-tuan yang dibuktikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sebut dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sampai satu zaman manusia pada waktu pagi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pada waktu petang dia kufur kepada Allah. Pagi dia bangun pagi, dia sembahyang subuh, dia beribadah, dan petang dia bertukar menjadi kufur.
Maksudnya boleh berubah sekelip mata. Dan kufur ini kalau kita lihat dalam perbahasan hadis, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala kata kufur ni boleh jadi dua makna. Pertama, kufur hakiki. Pagi dia beriman, petang dia jadi murtad. Kufur yang kedua, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia tak jadi murtad, tetapi dia boleh jadi kufur nikmat. Kufur nikmat maksudnya apa? Dia tidak dekatkan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab konsep kufur nikmat ini tidak mensyukuri nikmat Allah dengan amal ibadah. Konsep maksud ataupun definisi kita bersyukur atas segala nikmat Allah iaitu melalui ibadah, melalui ketaatan. Itu konsep kesyukuran ke atas nikmat Allah. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran. I'malu ala Daud syukra. Dalam Al-Quran Allah sebut, wahai keluarga Daud, iaitu Allah subhanahu wa ta'ala menyeru kepada keluarga Nabi Daud supaya beramal, ya. I'malu ala Daud syukra. Beramallah kalian wahai keluarga-keluarga Daud alaihi salam sebagai tanda kesyukuran. Jadi kesyukuran itu beribadah, mempertingkatkan ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala, itu syukur. Itu tanda terima kasih kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang disebutkan la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang biasa kita dengar la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur, iaitu mensyukuri nikmatku dengan amal saleh, nescaya aku akan tambah lagi nikmatmu. Wala in kafartum, jikalau kalian kufur, Allah bagi nikmat, Allah bagi nikmat, Allah bagi nikmat, tetapi tak bersyukur-syukur, tak beribadah, tinggalkan ketaatan, inna azabi lasyadid, maka azabku maha pedih. Ini yang dimaksudkan. Pagi beriman, petang boleh jadi kufur. Kufur ada dua makna kata Imam Nawawi. Kufur hakiki iaitu murtad, dan benda ni banyak berlaku dah tuan-tuan, cuma kita perasan tak perasan lah. Kalau pejabat mufti wilayah, kita pegang bahagian konsultasi akidah. Mana-mana permohonan individu di wilayah persekutuan ini tuan-tuan yang nak murtad, cuma tak tahulah, boleh buka kes, boleh rujuk dekat pejabat mahkamah syariah, dekat sini tuan-tuan, tak jauh daripada TTDI ni. Banyak permohonan, sama ada golongan mu'allaf yang dah masuk Islam, lepas tu nak keluar balik, dan ada juga yang memang pure Islam, lahir-lahir Islam, buat permohonan dekat mahkamah syariah, nak tukar nama, nak tukar agama, tapi mahkamah tak benarkan. Jadi apabila mahkamah tak benarkan, maka golongan-golongan yang memohon untuk memurtadkan diri ini diarahkan untuk pergi ke pejabat mufti wilayah. Ada unit konsultasi akidah. Dekat situ dipanggil pakar-pakar perbandingan agama, pakar teologi, dipanggil untuk membetulkan akidah mereka. Baik proses modul macam mana mereka dipulihkan, ada yang berjaya ataupun saya tak kongsikan di sini tuan-tuan. Dan keputusannya adakah mereka berjaya atau tidak berjaya dipulihkan, itu kita tak kongsikan data-data dekat sini. Tapi bila kita tengok, benda tu ada. Murtad ada. Tak ada lagi istilah orang Melayu takkan murtad. Orang Melayu macam mana punya teruk, macam mana punya keras, macam mana kepincangan hidup yang dia lalui, dia takkan murtad. Dia tak macam bangsa lain kononnya. Sekarang ada tuan-tuan, hakikatnya ada. Kalau dulu orang kata orang Islam ni susah macam mana pun takkan ada bunuh diri, takkan ada yang tergamak nak cabut diri sendiri, segala-gala diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masa musim BKP tu ramai orang Melayu bunuh diri tuan-tuan, orang Islam, ya. Ini yang
sering diungkapkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Sayati alaikum zamanun. Banyak sekali lafaz hadis ni. Akan datang satu zaman, maksudnya dunia makin teruk, manusia makin teruk, keadaan akidah makin teruk. Akhir zaman, tanda-tanda kiamat yang hampir berlaku. Jadi dalam erti kata, tindakan kita bila melihat tanda-tanda seperti ini, kita akan dapat nak halang. Benda tu akan datang. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Hari kiamat, mati, semua akan datang. Tak kira lah siapa sekalipun, benda akan datang. Tak kira lah kita ni hidup panjang umur, dapat melihat tanda-tanda hari kiamat yang kecil atau besar, tak kira, benda tetap akan datang. Ataupun kita tak sempat jumpa, benda tetap akan datang. Tapi satu je ulama cakap, tanda-tanda kiamat ni semua tak lain tak bukan sebagai satu peringatan, kita kena pertingkatkan ibadah kita. Itu saja. Pertingkatkan ibadah kita. Ibadah itulah yang menjamin kelestarian akidah kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala disebut bahawa al-imanu yazidu bil a'mal wa yantaqisu bil ma'asi. Sesungguhnya iman itu bertambah, iman itu bertingkat. Makin tinggi iman seseorang itu apabila bertambahnya amal saleh. So amal saleh yang kita buat ni tuan-tuan, berjemaah 5 waktu, baca zikir, majlis ilmu, baca yasin, baca tahlil, apa-apalah amal-amal saleh yang boleh mendekatkan diri pada Allah, inilah yang disebut oleh Imam Bukhari jaminan keimanan kita dijaga oleh Allah. Sebab itu ulama kata bila hadis-hadis cerita tentang tanda-tanda hari kiamat, tak lain tak bukan nak suruh kita beribadah, jaga iman kita, suruh anak-anak kita beribadah, suruh anak-anak kita datang masjid, suruh anak kita baca Al-Quran, pantau kehidupan anak kita, apa yang dia tengok dekat internet tu. Kita duk beribadah, kita duk tahajud, tapi anak kita tak bangun subuh, anak kita tak beribadat, anak kita duk habis 24 jam dengan tablet, 24 jam dengan internet. Masing-masing duduk bilik masing-masing, tak keluar-keluar, handset 24 jam, internet unlimited. Boleh tengok video macam-macam lah, kita tak pantau. Jadi yang kita sebut ni kerosakan akidah ni tuan-tuan. Nak kahwin, budak Melayu kita, ya, yang kahwin senyap-senyap, padahal nama Islam, IC Islam, tapi kahwin senyap-senyap orang Kristian. Dah jatuh cinta, dah kawan, jumpa kat internet, seronok lah. Ini bahaya tuan-tuan ya. Baik, jadi itu kita kata hidayah yang Allah berikan kepada kita, kita minta pada Allah supaya Allah teruskan hidayah kepada kita. Dan sekali kita doa dalam surah Al-Fatihah dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu doa yang kita baca. Doa itu bukan sekadar untuk melengkapkan Al-Fatihah, tetapi setiap kali baca ayat itu kita kena hayati dengan mengharapkan, ya Allah, aku baca ayat ni, ihdinas siratal mustaqim, kekalkanlah hidayah dalam jiwaku supaya sentiasa berada dalam jalan yang lurus, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekadar mukadimah yang sedikit, insya-Allah kita sambung pengajian hadis 40 fardu ain, yang mana kita sudah sampai pada bab wajib zakat, dan hadis yang terakhir kita baca iaitu hadis berkaitan dengan nisab, yang mana tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara syarat apabila kita sebut seseorang itu diwajibkan untuk mendapat zakat, ataupun disyaratkan wajib zakat, bukan mendapat zakat, individu jadi individu yang diwajibkan mendapat zakat iaitu golongan yang kurang daripada had kifayah. Maksudnya kiraan had kifayah yang telah ditetapkan oleh Mawid berubah setiap tahun, lebih kurang 2-3 tahun akan berubah. Dia melihat kadar pertumbuhan ekonomi dan dia tengok kadar inflasi.
Pertumbuhan ekonomi macam mana, dia akan tengok kadar inflasi dan dia tengok pendapatan per kapita terkini, terutama di wilayah persekutuan. Jadi had kifayah ni had yang mana kalau seseorang itu kurang daripada had pendapatannya, maka dia dilayak digelar sebagai fakir miskin, dan dia berhak untuk mendapat zakat yang seperti mana yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, yang diperuntukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka yang untuk menerima zakat. Tapi orang yang bayar zakat ni tuan-tuan, dia pun ada had kewajipan dia, had kifayah, yang mana bila sampai nisab maka dia wajib bayar zakat. Antara dalil yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita ada baca sedikit tapi cuma kita tak jelaskan secara mendalam, iaitu yang disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tamar kurang daripada 5 ausuk tidak diwajibkan zakat. Ni tamar kalau dia ada zakat ataupun dia ada begitu banyak hasil tanaman tamar, tetapi dia ada timbangan yang tertentu, ada pengkiraan khusus. Jadi kalaulah dia ada 100-200 kilogram yang dinamakan sebagai makanan tempatan ataupun makanan ruji tempatan, kalau tak sampai timbangan yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW, maka dia tak wajib zakat. Jadi Nabi kata tamar yang kurang daripada 5 ausuk tidak diwajibkan zakat. Ausuk ni kiraan tradisional, kiraan yang dikira pada zaman Nabi SAW. Tapi kalau kita sekarang ni, masyarakat Arab pun tak panggil ausuk ataupun wasaq. Jadi saya nak kira wasaq, satu wasaq berapa kilogram tu panjanglah tuan-tuan ya. Jadi 5 ausuk ni ulama-ulama kira lebih kurang dalam 800 kilogram. Ya, maksudnya kalau dia tanam tamar, dia hasil tu dikutip, ditimbang 5 ausuk ataupun lebih kurang dalam hampir 800 kilogram, maka dia wajib keluarkan zakat. Dia depend berapa banyak nak keluarkan zakat, sama ada 1/10 ataupun 1/20. Nanti kita bincangkan tuan-tuan. Baik, dalam konteks hadis ini juga dia ada timbangan tertentu, iaitu 5 ausuk ataupun lebih kurang dalam 800 kilogram. Dia wajib keluarkan zakat. Tapi dalam hadis ini juga cerita menunjukkan bahawa yang diwajib keluarkan zakat adalah makanan ruji. Makanan ruji iaitu makanan tempatan kita, makanan asasi kita. Macam masyarakat Arab, dia macam-macam makanan asasi dia. Tamar, kismis, tepung gandum, tepung bali. Tapi kita ni makan ruji kita satu je lah. Ya. Pertama apa? Beras. Kedua apa? Beras. Ketiga beras. Itulah kita. Kalau Arab, tamar, kismis. Tamar tu ada beberapa jenis. Ada balah, ada rotab, ada tamar. Kalau yang balah tu yang masih kuning lagi tu, ataupun yang warna merah, yang masih kalau kita makan tu crunchy. Kalau balah tu dia dah sekat lembap, basah, itu rasa manis sedap tu. Yang tamar tu yang dikeringkan, itu namanya tamar. Kalau tuan-tuan nak belajar dari segi sudut bahasa Arabnya, ya. Kismis ni daripada anggur, dikeringkan, dikering jadi kismis. Itu juga makanan asasi masyarakat Arab. Tepung bali, tepung bali ni tepung yang jenis murahnya, macam kita ni grade B lah. Dan ada yang tepung yang lagi mahal, dipanggilkan tepung asmar ataupun tepung gandum yang warna putih tu. Itu mahal. Itu makanan orang-orang kaya pada zaman Arab. Jadi dia macam-macam. Jadi kalau dia tanam ataupun dia memiliki harta, hasil tanaman itu mencapai 5 ausuk kismis ataupun sebagainya, maka itulah yang wajib dikeluarkan zakat. Manakala kita tak ada lain lah beras. Tepung, kita pun jarang makan tepung. Kita bukan macam Mak Saleh yang hari-hari makan roti, ataupun Arab hari-hari makan roti. Kita biasa makan nasi. Bagaimana pula dengan tanaman-tanaman yang lain seperti kelapa sawit, ataupun dia ada ladang rambutan, sekali kutip 1000 kilogram.
Macam mana nak keluar zakat ke? Tidak, sebab rambutan bukan makanan ruji kita. Dan kedua, dia ada 800 kg musangking. Nak kena zakat ke musangking? Musangking bukan makanan asasi. Golongan musangking ni adalah makanan marhain. Mahal. 1 kilo tu RM40. Punya mahal. Kita kata, tak apalah, tak makan, tak apalah. Kalau kadang-kadang terasa teringin tu, alhamdulillah orang belanja, alhamdulillah lah. Tapi kadang-kadang family nak makan ke, belilah sebiji. Kan? Istilahnya bahasa tekak lah. Baik. Jadi dan Nabi SAW juga mengatakan perak yang kurang daripada 5 auqiyah tidak diwajibkan zakat. Maksudnya dia ada timbangan-timbangan tertentu. Kalau kita sebut 5 auqiyah ni, iaitu kalau ikut kiraan sekarang ni lebih kurang dalam 300 gram perak. Kalau emas 85 gram. Jadi bila kita tengok kadar sekarang ini tuan-tuan, macam mana kita nak kira emas dan perak? Emas dan perak ni tuan-tuan, dia ikut kiraan duit. Bagi mereka yang pegang physical duit money tu ataupun fiat money tu tuan-tuan. Jadi berapa kiraannya? Kiraannya 85 gram. 85 gram tu sekarang ni lebih kurang dalam 21,000, tak silap saya. Adalah kiraan tepatnya 20,000 lebih. Jadi sampai nisab sebegitu dan cukup haul, maka dia wajib keluarkan zakat 2.5%. Dan kalau kita lihat 300 gram ataupun 5 uqiyah perak itu, kalau dikira pada zaman Nabi SAW, 300 gram sama dengan 85 gram. Kalau kita nak kira ni sekarang ni perak sekarang ni harganya tak sama dengan 300 gram perak sekarang ni tak sama dengan emas. Diikut timbangan juga, diikut kiraan semasa. Ada kiraan dia. Itu boleh rujuk kepada PTZ lah untuk kiraan perak dia macam mana. Dia tidak ikut kiraan, tapi secara overall macam mana kita nak kira nisab bagi emas dan perak, kita ikut harga duit sekarang ni tuan-tuan. Kalau kita pegang fizikal dalam bank kita ada 30,000, 40,000, cukup setahun semenjak kita pegang tu wajib dikeluarkan keseluruhannya purata 2.5%. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dan unta yang kurang daripada 5 ekor tidak diwajibkan zakat. Jadi ini perbahasan yang penting juga kita nak sebut. Yang dinamakan sebagai zakat ternakan, dia sudah mencapai bilangan-bilangan tertentu. Yang mana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, kalau seseorang itu sudah memiliki unta, untanya dah mencapai 5 ekor. So dia dah ada 5 ekor, maka dia sudah memiliki 5 ekor unta tu, maka dia wajib keluarkan zakat. Jadi apa zakat yang wajib dikeluarkan? 5 ekor unta, dia kena keluarkan zakat 1 ekor kambing biri-biri untuk dizakatkan, disedekahkan kepada fakir miskin. Katakanlah saya ada 4 ekor unta, saya simpan selama setahun, tak wajib zakat. Tahun lepas tahun yang sama pula ada unta betina beranak, keluar lagi seekor. Cukup setahun, maka saya wajib keluarkan seekor kambing biri-biri untuk dizakatkan. Tetapi dia bertambah. Semakin bertambahnya bilangan, semakin tingginya juga zakat. So dia daripada 5 dia naik kepada 10 ekor. Katakanlah setahun 2 tahun produktif kambing unta tu sampai 10 ekor, maka kena keluar zakat. Iaitu dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut tentang apabila seseorang itu memiliki 10 ke 14 ekor unta, maka dia wajib keluarkan 2 ekor biri-biri untuk dizakatkan. Kemudian 15 ekor ke 19 ekor, iaitu 3 ekor kambing biri. 20 ke 24 ekor kena keluarkan 4 ekor kambing biri-biri untuk dizakatkan. Cukup nisab, dia ada nisab-nisab tertentu. Manakala kambing dia tertakluk kepada bilangan tertentu. Kalau kita tengok lembu, kalau unta 5 ekor, kalau lembu dalam hadis 30 ekor.
Disebutkan kalau seseorang itu memiliki 30 dan 39 ekor, antara 30 dan ke 39 ekor lembu, maka dia kena keluarkan 1 ekor kambing biri-biri untuk dizakatkan. Kemudian 40 ke 59, 60 ke 69, dia ada bilangan-bilangan harta jumlah yang dia kena keluarkan. Cuma apabila kita sebut tentang zakat ni pula tuan-tuan, dia zakat ternakan ni, saya rasa lah kalau dalam konteks Malaysia ni boleh katakan tak ada lagi dah zakat ternakan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dalam mazhab Syafi'i, zakat ternakan yang kita sebutkan tadi, 5 ekor unta, 1 ekor kambing biri-biri, 10 ekor unta, 2 ekor kambing biri-biri, 15 ekor unta, 3 ekor kambing biri-biri, lembu 30 ekor, 1 ekor kambing biri-biri, lepas tu 40, 2 ekor, 50, 3 ekor, nisab dia macam tu. Tapi zakat macam tu boleh dikatakan tak ada lagi. Pasal apa? Sebab syaratnya tuan-tuan, yang diwajibkan keluar zakat disebutkan dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i, iaitu ternakan itu secara bebas, iaitu makan yang diberi kepada binatang ternakan itu diberi secara percuma. Bukan pengembala tu invest duit, cari dedak, pergi beli bagi makan. Kalaulah dia mendapat unta yang beranak tindak, bertambah tu adalah hasil yang dia bagi makan secara percuma. Macam dulu-dulu kan, dia ada kandang dia lepaskan unta kat tengah padang rumput. Majlis perbandaran tak pernah pening pala nak mesin rumput dekat padang rumput, padang bola tu tuan-tuan. Tapi cari lembu banyak lah, berlambak, orang nak main bola pun susah. Jadi dulu free. Jadi pengembala tak perlu keluarkan duit 1 sen pun. Air minum lembu dan unta kambing tu diambil daripada mana? Semua jadilah daripada sungai, daripada air hujan dan sebagainya. Jadi kalaulah binatang ternakan itu diberi makan, diberi minum secara semula jadi, pengembala tak perlu keluar duit, maka dia kena tunaikan zakat ini. Cukup 30, 40, 50 dan ke atas, wajib dia keluarkan zakat. Baik, tapi macam mana sekarang? Zaman sekarang tak timbul macam sekarang ni. Kalau kita kata yang mengembala lembu, kambing ni tuan-tuan, dia tak ada bebas macam sekarang ni. Apa dia buat? Sekarang ini dia beli dedak tu, ataupun diupah sesiapa. Macam contoh kat kampung tu, dia bagilah dekat mana-mana pekerja-pekerja Bangladesh, sabit rumput lalang dan sebagainya, dia kumpul, dia bayar. So it means pengembala tu keluarkan duit untuk memberi makan kepada binatang-binatang ternakan ini. Jadi ini sudah menarik kelayakan pengembala itu tidak membayar zakat penternakan. Jadi ada yang persoalkan, habis itu macam mana Ustaz tak bayar zakat? Kaya raya lah pengembala ni, zakat ternakan tak ada. Ada tuan-tuan, tetap ada zakat. Zakat apa? Zakat perniagaan. Sebab dia buat kambing tu, dia buat lembu tu perniagaan. So kiraan nisabnya adalah kiraan yang disebut sebagai zakat perniagaan. Lain pula kiranya. Tetap mereka tidak boleh lari daripada yang disebutkan sebagai zakat. Tetap mereka kena bayar juga, sebab mereka switch tukar daripada zakat ternakan kepada zakat perniagaan. Sebab syarat yang disebutkan sebagai zakat ternakan itu tidak mencukupi, sebab makan yang diberikan kepada kambing-kambing dan binatang ternakan itu bukanlah secara percuma, tetapi hasil kegunaan dan upaya dan perbelanjaan yang dikeluarkan oleh pengembala itu sendiri. Jadi ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini kita bincangkan sedikit tentang hadis berkaitan dengan nisab zakat yang diwajibkan dalam agama Islam. Jadi kalau seseorang itu bayar zakat belum cukup nisab, dia ada simpanan duit, katakanlah tak cukup 20,000, ada 18,000, dia pergi kat PBZ, saya nak bayar zakat. Adakah zakatnya dikira sah? Zakatnya tak sah, sebab tak cukup nisab. Tapi dia bayar tu tetap dapat pahala sedekah lah. Katakanlah dia dapat duit, katakanlah cukup haul setahun, dia ada 18,000, dia pergi dekat PBZ, saya bayar 2.5%. Tak lama lepas tu simpanannya bertambah, 18,000 jadi 25,000, cukup setahun. Adakah zakat yang dibayar lalu tu menggugurkan? Tidak. Ketika dia bayar, ketika amount dia 80,000 tu, dia tak cukup syarat lagi.
maka dikira sedekah biasa. So dia kena bayar lagi apabila cukup haul yang baru, cukup nisab yang baru. Bila dah cukup syarat, baru melayakkan dirinya untuk bayar zakat. Jadi yang bayar tu tak apa, jadi sedekah biasa, pahala tu tak dapat. Ya, jadi dibayar awal. Jadi yang bayar awal tu tak sah, jadi sedekah biasa. So untuk akan datang cukup nisab, cukup haul, tidak tergugur kewajipan zakat dengan pembayaran yang lalu, dia kena bayar yang baru, tuan-tuan. Ya, jadi macam mana juga permasalahan yang timbul, dia kata saya dah cukup nisab tetapi tak cukup haul, patut saya bayar zakat pada hujung bulan 12. Itu cukup setahun lah, tapi saya nak bayar bulan 10. Boleh tak? Dalam mazhab Syafi'i boleh mengawalkan bayar zakat. Ya, mengawalkan bayar ta'jiluz zakah istilahnya, iaitu kita bayar awal. Hukumnya adalah sah. Jadi bila dah cukup setahun nanti kena bayar lagi ke? Tak perlu, sebab dia sudah bayar awal. Baik, saudara bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain, An Ibn Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istafada malan fala zakata alaihi hatta yahul al-haul. Rawahu Tirmizi. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa memperolehi harta maka dia tidak diwajibkan zakat sehingga satu haul telah berlalu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini menjelaskan tentang antara syarat wajib zakat, iaitu cukup haul. Cukup haul. Cukup haul apa? Cukup setahun. Saya pegang duit 20,000, 25,000, 30,000, cukup setahun. Cukup setahun baru wajib keluar zakat 2.5%. Saya ada lembu 5 ekor, saya ada unta 5 ekor, saya ada kambing 40 ekor, cukup setahun. Selama setahun. Selagi tak cukup setahun tu, tak wajib keluar zakat. Itu definisi yang ringkas untuk kita faham konsep haul ini. Kita ambil duitlah yang paling mudah sekali. Paling duit, simpan duit. Daripada bulan 1 saya simpan 10,000. Pertengahan bulan, iaitu pertengahan tahun, tambah lagi 5,000, 15,000. Dan pada bulan 10 tambah lagi 5,000, cukup 20,000. Pada bulan 12 cukup duit saya tambah lagi jadi 25,000. Jadi sepanjang setahun daripada Januari sampai Disember, daripada 10,000 tambah, cukup hujung tahun 20,000, 25,000. Lebih nisab tak? Yes, lebih nisab. Cukup nisab. Tapi wajib bayar zakat tak? Tak wajib bayar zakat. Pasal apa? Sebab nisab yang saya miliki itu tak cukup setahun. Kecuali kalau saya simpan daripada tahun yang sama, ataupun daripada awal Januari, 1 Januari sampai 31 Disember, duit saya maintain daripada awal Januari itu 25,000 sampai dekat hujung tahun tinggal 23,000. Keluar sikit lah nak beli apa semua kan, tinggal 20,000. Itu wajib keluar zakat sebab nisab yang saya pegang itu selama setahun. Tapi senario yang pertama tadi, awal 10,000 tambah jadi 15, 15 ke 18, 18 ke 20, 20 ke 25. Dia bertambah dalam tempoh setahun. Itu tidak dikira haul. Kita kena pegang jumlah yang disebut sebagai 85 gram, ataupun dalam nisab kiraan ringgit Malaysia lebih kurang 21,000 ringgit ataupun 22,000 ringgit. Sebab duit kita pun turun naik, dia pun berubah dan sebagainya. Jadi amount untuk kita pegang selama setahun, baru wajib dikeluarkan zakat. Tetapi kalau nak bayar awal, konsep dia sama seperti mana dijelaskan tadi, boleh sah hukumnya menurut ulama-ulama mazhab Syafi'i. Dan konsepnya juga sama dalam konsep peternakan, tunggu setahun. Katakan unta 5 ekor, yang dikatakan kita tak dapat wajib bayar zakat seekor kambing biri-biri pun kena tunggu setahun. Sama juga dengan yang disebutkan sebagai zakat perniagaan. Zakat perniagaan itu dia bukan kira keuntungan kita per tahun, tidak. Kita start berniaga bila. Kalau start berniaga bila cukup setahun, dikira keuntungannya itu, dikira dengan harga modal, dicampurkan kedua-dua sekali, maka wajib keluar 2.5%.
Katakanlah dia start buka kedai 1 Januari sampai 31 Disember. Ya, alhamdulillah perniagaan tak bankrupt, tak tutup kedai, masih maintain lagi. Mungkin tak untung banyak tapi boleh untung. Maka kiraan daripada harga modal dan keuntungan itu dicampur. Setelah itu ditolak kos-kos asas. Contoh sewa kedai, ya, bayar upah, gaji, bayar maintenance dan sebagainya. Tolak benda-benda asasi, termasuklah keperluan ahli keluarga, keperluan diri sendiri. Lepas tu harga modal dan keuntungan dicampur. Kalau cukup 85 gram ataupun nisab yang ditetapkan ikut kiraan emas itu, maka wajib dikeluarkan zakat. Samalah apa-apa saja yang berniagakan. Contoh dia berniaga hartanah, hasil dia berniaga hartanah setahun tu nisabnya berapa, kumpulkan keuntungan dan harga modal berapa. Ya, ada orang dia bisnes rumah banyak, hartanah banyak, dia makan duit dengan sewaan, dia sewa rumah dekat orang ramai. Itu pun kena zakat juga. Ya, dia bukan zakat sebab rumah tak ada, tapi dia berniagakan manfaat rumah tu. Dia sewakan rumah tu dan cukup nisab, dia wajib keluarkan zakat. Ya, cuma yang tak terikat dengan haul ni adalah tanaman. Tanaman nak tunggu setahun tuan-tuan busuk dah, memang tak keluar zakat. Kita nak makan pun tak boleh. Jadi yang disebutkan sebagai zakat tanaman ini bila cukup nisab wajib keluarkan zakat. Kita tuai padi, timbang 800 kg. Okey, keluar 1/10 atau 1/20. Wajib keluar. Dia tak perlu tunggu setahun. Sebab apa? Tanaman tunggu setahun, jangan kata nak bayar zakat. Kita nak makan pun tak sempat. Habis busuk dah tuan-tuan. Jadi yang disebutkan sebagai budu salah bila tanaman itu sudah cantik. Tanaman itu dah kita kata boleh dimakan ataupun boleh dimasak dan seumpamanya. Kalau kita kata padi itu masih lagi menghijau, belum menguning, tak sesuai untuk dituai, ya. Tapi belum wajib untuk dikeluarkan zakat. Jadi itu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ikut kiraan zakat, haul ni dikira ikut macam mana? Mesti ikut tarikh hijri. Tapi saya bawa example mengikut tarikh Masihi 1 Januari sampai 31 untuk mudah kita ingat. Dia lebih kurang tuan-tuan, ya. Lebih kurang. Sebab apa? Beza 4-5 hari. Kalau Masihi ni harinya lebih. Kalau Masihi 365 hari. Manakala kalau tarikh Hijri 358 ke 360 hari. Jadi berbeza macam itulah. Tetapi haul pada hakikatnya ikut kiraan bukan ikut tarikh Masihi, tetapi ikut tarikh Hijri. Selama 360 hari ataupun 358. Ada sometimes bila kita tengok nampak anak bulan ataupun ikut kiraan imkan ru'yah tu, ada bulan tu 30, ada bulan tu 29. Dia tolak-tolak. Jadi macam itulah. Ya. Tapi saya bawa example tarikh Masihi itu untuk sesuai kita faham. Sebab kita biasa gunakan tarikh Masihi. Macam contohlah tuan-tuan, kita pergi Mekah, pergi Madinah. Kita tengok dekat mana-mana iklan ke, dia bagi tarikh. Tarikh itu memang tarikh Hijri. Kalau kata 15 bulan 5 atau apa? Kalau kata 15 bulan 3, 15/3 1444. 3 tu bukan Mac. Ya, bulan Mac. Tak. Bulan 3 tu adalah Rabiul Awal. Kalau Saudi punya kita tak biasa kan. Kalau Saudi kata bulan 4 Rabiul Tsani. Bulan 5 Jumadal Awal, Jumadal Tsani. Dia dikira macam tu. Kita bulan 3 tu 3 Mac, 4 April. Jadi kita bawa example untuk mendekatnya supaya kita faham, iaitu kiraan mengikut Allahumma salli ala Muhammad, iaitu kiraan Masihi. Ya, baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ada masa sedikit lagi. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fima saqat as-samaa'u wal 'uyunu aw kana 'athariyan al-'ushru wa ma suqiya bin nadhi nisfu al-'ushr, rawahu al-Bukhari. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanaman yang disirami oleh hujan, sungai-sungai dan mata air atau mendapat air daripada saliran, hendaklah dikeluarkan zakatnya 1/10. Tanaman yang disirami dengan unta, pengangkut air atau penimba, hendaklah dikeluarkan 1/20. Ya, riwayat Al-Bukhari. Jadi ada beza, ya.
kadar keluar zakat untuk pertanian dia berbeza. Ada yang 1/10 dan ada 1/20. Bila masa keluar 1/10, kalau petani itu dia gunakan air untuk padinya, air semula jadi, dia tanpa keluar 1 sen pun. Tak ada bayar upah, tak ada bayar kos air, tak ada bayar untuk tukang bawa air, tak ada. Maksudnya segala-galanya free. Contoh, kalau dia tanam padi, tak pakai air daripada Jabatan Bekalan Air ke, memang sungai, dia buka sungai masuk ke dalam padi dia, free of charge, dia tak keluar 1 sen pun. Ya, jadi petani yang sebegini dia wajib keluarkan 1/10 daripada 800 gram itu sendiri. Sebab dia kena keluar lebih lah, free kan. Jadi free, Allah dah bagi air free. Untung-untung tak keluar modal untuk bayar air untuk menghidupkan tanaman tu, you kena bayar 1/10. Tapi kalau orang yang tanam padi, tapi dia bayar air, dia bayar kos penghantaran air, kos penyelenggaran air, kos tapisan air, atau gini-gini lah, kos untuk mesin air itu macam mana kan, nak kawal air dan sebagainya, maka dia hanya wajib keluar 1/20 sahaja. Ya. Kalau macam 800 gram tu yang keluar pakai air free, lebih kurang 80 kilogram dia kena bayar zakat daripada yang dia dapat tu. Tapi kalau air tu dia bayar, air tu dia yang keluar sendiri, kosnya keluar, dia kena bayar 40 kilogram saja, 1/20, bukan 80. Sebab of course lah, Allah ni maha adil, ya, Islam tu adil. Orang yang kos bayar api, bayar air, apa semua lah macam-macam, maka dia hanya keluar 40 ringgit, 40 kilogram saja, 1/20. Ya. Baik. Ada lagi hadis banyak lagi. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir, an Samurah bin Jundub qala amma ba'du fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruna an nukhrij as-sadaqata mimma nu'addu lil bai'i, rawahu Abu Dawud. Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami agar mengeluarkan zakat daripada sesuatu yang kami adakan untuk dijual, riwayat Al-Bukhari. Ini hadisnya, ya, benda yang boleh dijual, benda yang boleh dijual itu dikenakan zakat. Nah, ini dalil zakat perniagaan. Ya, hadis sahih. Jadi kata ustaz, zakat perniagaan kena bayar ke? Kena bayar juga, bukan simpanan. Perniagaan pun kena bayar juga. Kena ikut haul dan kena ikut nisab. Pasal apa? Sebab Nabi cakap. Jadi sama jugalah kalau kita kata zakat ternakan boleh dikatakan tak ada dekat Malaysia ni tuan-tuan, tetapi penternak kambing, lembu dan sebagainya tetap kena bayar zakat sebab mereka semua jual lembu, jual unta. Kalau raya korban, untung banyak, alhamdulillah, rezeki yang mereka dapat. So bukan ikut kiraan bilangan 40, 80, tidak, tetapi ikut berapa banyak selama setahun modal yang dikeluarkan campur untung, setelah tolak kos asasi maka dikeluarkan 2.5% wajib keluar zakat. Dan selain daripada itu juga bukan jualan fizikal, ya. Perniagaan ni ada dua jenis. Sama ada penjualan fizikal item itu sendiri ataupun dia jual manfaat. Macam contoh, saya ada rumah, saya sewa kepada orang lain. Saya tak jual rumah tu, tapi saya jual manfaat rumah tu. Dia dapat berteduh, dia dapat privacy, dapat teduhkan anak isterinya, dapat simpan barangan-barangan tadi. Itu juga manfaat. So orang yang berniaga manfaat ni tuan-tuan, sewa tanah, sewa parking, sewa kereta pun sama juga, tetap wajib dibayarkan zakat. Sebab apa? Itu pun dikira sebagai jual beli. Jadi jual beli itu cuma yang jual item tu manfaat selama-lamanya lah. Tapi kalau jual manfaat, dia dalam bentuk manfaat sementara, tetapi tetap juga dengan bayaran yang dibayar tu, sewaan bulanan itu, dia tetap mendapat manfaat, iaitu zakat, ataupun mendapat manfaat daripada hasil duit yang dikeluarkan, maka dia wajib keluarkan zakat. Ya, baik. Hadis yang terakhir penutup, bulan depan kita akan masuk bab yang lain. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ila al-Yaman faqala khudh al-habba min al-habbi wash-shata min al-ghanami wal-ba'ira min al-ibli wal-baqarata min al-baqar.
Rawahu Abu Daud. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus beliau ke Yaman, lalu bersabda, ambillah bahagian zakat, iaitu biji daripada biji-bijian, kambing daripada sejumlah kambing, unta daripada sejumlah unta, dan lembu daripada sejumlah lembu. Ya. Jadi Nabi kata, kalau zakat ternakan, kalau beras ambil beras. Kalau gandum, ambil gandum tu bagi sedekah ataupun diserahkan kepada fakir miskin. Ya. Kambing, ambil kambing tu. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, ini sebagai hadis yang Nabi SAW kata, hasil zakat itu tidak boleh dijual. Dia kena bagi fizikal kepada asnaf tu. Contoh, dia ada zakat. Lepas tu dia dapat hasil, contoh dia ada 5 ekor unta. So 5 ekor unta tu dia wajib keluarkan zakat seekor kambing biri-biri. So dalam mazhab Syafi'i, kambing biri-biri tu you tak boleh jual, you bagi amount dalam ringgit Malaysia kepada fakir miskin. Tak sah menurut pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Sama juga kalau dia dah sampai nisab 800 kg beras, so dia tengok macam mana. Ya, kalau duit dia keluar sendiri untuk saluran air tu, dia kena keluar 40 kg bayar zakat. So mazhab Syafi'i kata 40 kg tu kena bayar zakat. Tak boleh kita jual duit tu bagi dekat fakir miskin. Ya, tak boleh, kena bagi dalam bentuk fizikal. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu juga ternakan. Tetapi dalam konteks ni tuan-tuan, kalau kita tengok dalam ternakan, dia tidak ada ternakan lagi dah. Sebab apa? Tadi itulah, makan minum binatang ternakan itu tidak melalui proses secara percuma, kena bayar. Maka tidak ada zakat ternakan. So zakat perniagaan. So zakat perniagaan boleh dalam bentuk wang ringgit. Sebab kiraan modal dan keuntungan. So bayar 2.5% dibayar kepada fakir miskin. Tapi bagaimana pula dengan zakat pertanian yang kat Kedah sana tu, dekat Sekincan sana tu, yang petani-petani padi tu, ya, nak bagi zakat dekat fakir miskin. Ya, yang keloloskan zakat-zakat negeri. Memang kita pakai pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i, iaitu boleh dianggarkan dalam bentuk mata wang. Ini pandangan yang lemah dalam mazhab Syafi'i, tapi dikira pandangan yang lain, iaitu pandangan dalam mazhab Hanafi boleh ditukar. Macam contoh, kita nak keluar zakat kalau ikut mazhab Syafi'i, kalau seekor kambing biri-biri itu kena bagi betul-betul. Kalau 80 kg beras, kena bagi fizikal beras tu juga. Tapi ada pandangan lain boleh, yang mengatakan harus untuk fizikal zakat itu, contoh kambing beras, ditukar dalam mata wang dan diserahkan kepada fakir miskin. Dibolehkan, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat itu saja, insya-Allah pada bulan hadapan kita akan masuk bab zakat fitrah. Ada perbincangan-perbincangan yang kita perlu tahu. Jadi setakat itu sajalah yang dapat saya kongsikan pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan maghfirah. Jadi mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan kesilapan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadha illa ghafarta wal hamman illa farajta wa la danin illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.